Sejemput dengan Muat Tuan Salahuddin bin Haji Ayub. Datuk dan Ketua, soalan saya yang ke-6. Ya, silakan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Datuk Yang Bertuah dan Yang Berhormat Kubang Krian, Lembaga Tabung Haji sentiasa berusaha untuk memberikan lebih nilai kepada kebajikan dan pendeposit, terutamanya sekali jemaah haji Malaysia pada setiap tahun. Justru bagi memastikan kos barangan haji bayaran haji sentiasa berada di tahap yang kompetitif, Tabung Haji telah mengambil langkah-langkah proaktif sebagaimana berikut. Pertama, penyewaan kapal terbang dilakukan secara tender bagi memastikan kos berpatutan dan harga yang tetap untuk sepanjang tempoh tender sekitar 2 ke 3 tahun. Yang keduanya, Tabung Haji juga melakukan pelaburan seperti pajakan bangunan hotel secara jangka panjang daripada 3 hingga 25 tahun yang berterusan di Madinah dan juga di Mekah. Ini secara langsung dapat membendung dan mengawal harga sewaan bilik hotel yang sentiasa meningkat pada setiap tahun. Apatah lagi sewaktu kerja-kerja pembasaran kota Mekah di mana terdapat kekangan bilangan bilik hotel. Yang ketiga, penyediaan perkhidmatan di Tanah Suci, yakni pengangkutan dan juga sebagainya juga dilakukan secara tender bagi memastikan harga yang kompetitif dan perkhidmatan yang baik. Dan keempat, mengekalkan kos bayaran haji untuk jemaah muassasah kali yang pertama, iaitulah RM9,980 seorang, walaupun tempoh berada di Tanah Suci lebih daripada 40 hari. Bayaran kos haji sebenar bagi tahun 2012, dia berubah mengikut tahun, adalah sebanyak RM15,150. Maka lebihan kos tersebut merupakan subsidi yang ditanggung oleh Tabung Haji sebagai tanggungjawab sosial korporatnya, CSR, dan subsidi ini dapat diberikan adalah hasil keuntungan pelaburan dan perniagaan Tabung Haji. Lain-lain langkah proaktif yang dipastikan oleh Tabung Haji bagi menjaga kebajikan jemaah haji adalah seperti berikut. Pertamanya ialah penyediaan kursus-kursus asas intensif dan juga kursus haji perdana secara percuma kepada semua jemaah di masjid-masjid terpilih seluruh negara. Ini bagi memastikan jemaah haji arif dan bersedia untuk mengerjakan ibadat haji dengan sempurna dan berpeluang untuk mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Keduanya, penyediaan rawatan kesihatan seperti mana klinik dan hospital yang diuruskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di Tanah Suci agar kesihatan para jemaah sentiasa dipantau bagi memastikan jemaah sihat untuk melakukan ibadah haji dengan baik. Ketiga, penyediaan secara bersama dengan syarikat-syarikat tempatan melalui program sahabat korporat adalah barangan seperti mana barangan haji, seperti mana keperluan haji dan harian jemaah di Tanah Suci, sebagaimana buku-buku panduan, set penjagaan diri yang halal, beg silang, beg bimbit tangan, tikar, payung, vitamin dan juga ubat-ubatan. Barangan sumbangan tersebut dapat meringankan beban keuangan jemaah dalam membuat persediaan mereka. Dan untuk tahun ini sahaja, daripada sahabat korporat telah menyumbang sebanyak 11 juta ringgit. Yang keempat, penyediaan guru-guru ibadah dan pakar rujuk terlatih di tanah air dan juga Tanah Suci bagi membantu para jemaah mendapat panduan dan penjelasan terhadap persoalan mengenai ibadah haji. Tahun ini Tabung Haji juga menyediakan talian ibadah yang diringkaskan namanya Taib dan e-books Tabung Haji sebagai saluran maklumat tambahan kepada jemaah haji. Dan kelimanya, penyediaan menu dan juga sajian makanan dan minuman yang seimbang dan berkhasiat serta menepati cita rasa jemaah haji Malaysia. Ini penting agar jemaah sihat dan bertenaga untuk melakukan ibadah haji. Bagi para pendeposit yang lain, Tabung Haji berusaha memberikan pulangan simpanan deposit yang kompetitif dan lebih baik bagi simpanan di institusi keuangan
pada tahun 2011 tabung haji telah membayar bonus 6% kepada pendeposit, dan kalau mengambil kira 2.5% daripada wang zakat telah pun dimasukkan. Dalam maksud yang lain, pemberian boleh disimpulkan sebanyak 8.5% bagi 2011 yang lalu, berbanding simpanan perbankan ataupun institusi keuangan yang lain yang membayar pada kadar purata 3.3%. Tabung haji juga telah membayar zakat bagi simpanan pendeposit secara terkumpul kepada pusat-pusat pungutan zakat dan Baitul Mal negeri di seluruh negara. Terima kasih. Yang Hormat Kubang Krian. Datuk Yang Bertuah dan Yang Berhormat Menteri, di atas pengumuman langkah-langkah proaktif itu, saya ucap tahniah, dan lebih banyak lagi kebajikan yang boleh kita berikan pada masa akan datang. Datuk Yang Bertuah, saya sempat meneliti kertas asal penubuhan tabung haji yang diantaranya dikemukakan oleh Profesor Diraja Engku Aziz, yang menyatakan dengan jelas bahawa matlamat tabung haji ini adalah berorientasikan kebajikan. Dia bukan berorientasikan perniagaan, tak macam Maybank dan tak macam Samdabi. Itu memang bermatlamatkan keuntungan. Yang Berhormat Menteri sendiri telah mengesahkan CEO dibayar 85,000 satu bulan, bonus dan ganjaran 1 juta. Dan tak apalah tu, keuntungan tabung haji 1 bilion untuk 5 tahun berturut-turut. Untung itu bagus, itu tidak saya pertikaikan. Soalan tambahan saya, adakah dengan matlamat asal penubuhan tabung haji yang berorientasikan kebajikan itu, tidakkah ada banyak lagi nilai tambah yang boleh kita berikan? Contohnya dalam kertas kerja asal itu juga Engku Aziz mencadangkan dalam tempoh tertentu tabung haji boleh memberikan tambang percuma. Kalau ada satu pelaburan yang menguntungkan, maka itu di antara nikmat yang boleh diberikan oleh tabung haji. Tidak payahlah percuma sepenuhnya, tapi kalau boleh 1 tahun 30% dikurangkan, itu sudah cukup baik. Baik, soalan tambahan saya lah, pertama sekali, adakah kerajaan bercadang dengan keuntungan itu supaya setiap tahun ada pengurangan sampai pada tahap 30% mungkin bagi tambang tabung haji? Yang keduanya, adakah Yang Berhormat terfikir bahawa kompleks haji di Tanah Jaya itu telah tidak relevan lagi, jauh, ya. Ada daripada Kota Baru, daripada Johor Bahru, dia turun ke KLIA, pergi pula ke Kelana Jaya. Dan adakah tabung haji bersedia memikirkan ada kompleks baru yang berdekatan dengan KLIA untuk memudahkan pencarum tabung haji? Terima kasih. Terima kasih kepada Kubang Krian. Datuk Yang Bertuah, soalan dan tambahan Kubang Krian memberikan ruang untuk saya selaku menteri yang bertanggungjawab kepada tabung haji untuk lebih memperjelaskan kebajikan-kebajikan yang telah dilaksanakan oleh pihak tabung haji. Saya setuju amat bahawa sebagaimana yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat, asal penubuhan sekitar 1960-an yang lalu, penubuhan tabung haji ialah 1963, di mana matlamat yang dirangka oleh mereka yang merangkanya, terutamanya Profesor Engku Aziz, telah meletakkan bahawa untuk tabung haji ini menjadi institusi yang bukan berasaskan kepada keuntungan tetapi kepada kebajikan. Walau bagaimanapun, suka saya nak tambah juga, untuk kebajikan ini kita memerlukan dana dan juga memerlukan kepada keuangan. Maka sebab itu kita melihat akta penubuhan itu telah dipinda sebanyak 2 kali, di mana memberikan ruang dan peluang untuk tabung haji membina keuntungan dan juga berniaga bagi tujuan melabur kembali wang yang telah disimpan oleh pihak tabung haji, penabur-penabur dan pendeposit. Dan bukti yang berlaku sehingga sampai hari ini, tabung haji di antara ikon yang boleh dilihat sebagai ikon-ikon contoh, selain daripada perbankan, selain daripada takaful, selain daripada Ar-Rahnu,
tabung haji di antara yang dianggap terunggul di dunia di dalam institusi keuangan yang menjadi contoh kepada orang lain. Bahkan saya suka nak memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia bahawa bukan sahaja sekadar negara-negara Islam dunia, bahkan baru ini kita mendapat permohonan daripada Persatuan Kristian yang ingin melihat contoh tabung haji diwujudkan sehingga mampu menguruskan jemaah hajinya dan memberikan subsidi sebagaimana yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Maka sebab itu Yang Berhormat, memang bukan takat cadangan 30%. Kalau saya sebutkan tambang tabung haji ialah RM9,980 untuk menunaikan ibadat haji dalam tempoh masa perjalanan 40 hari. Dan 40 hari ini daripada Malaysia sampailah ke Jeddah, Jeddah sampai ke Mekah, Mekah pergi Madinah, balik Mekah balik, pergi Arafah, pergi sampai ke Mina, sampai balik ke Mekah balik, balik ke Jeddah, sampailah Madinatul Hujjat, terbang balik ke Malaysia. Tempoh perjalanan, Datuk Speaker, saya rasa tidak ada satu institusi pelancongan yang boleh cas sebanyak RM9,980, 40 hari duduk di hotel dan sebagainya, bagi makan dan minum termasuk pengangkutan dalam tempoh 40 hari. Tetapi tabung haji telah merealisasikan apa yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Dan untuk tambang yang sebenarnya pada tahun ini termasuk subsidi yang diberikan 125 juta ialah sebanyak RM15,000 lebih sedikit. Jadi maknanya kita telah memberikan subsidi melebihi daripada RM5,000. Sebab tu kalau orang yang pergi haji yang kedua setelah melepasi peraturan dan sebagainya, maka dia kena bayar jumlah yang sebenar, bukan lagi atas kos subsidi. Jadi pandangan Kubang Krian, kita amat berterima kasih untuk supaya, dan memang telah pun kita laksanakan di peringkat tabung haji. Selain daripada itu juga, memang sebagaimana yang saya sebutkan dalam akhbar menyatakan, saya ingin melihat bahawa bila sebut CEO tabung haji dengan gaji yang sekian yang telah saya sebutkan, bahawa dia bukan hanya sekadar menguruskan tabung haji dalam konteks jemaah haji semata-mata, tetapi dia adalah merupakan pengusi kepada syarikat-syarikat kumpulan yang berada di tabung haji, yang tidak kurang daripada 6 syarikat-syarikat besar, termasuk TH Properties, termasuk di antaranya tabung haji oil and gas dan sebagainya, yang di bawah tanggungjawab CEO. Dan saya melihat bahawa segala pengurusan pembayaran dan sebagainya dibuat secara profesional dan termasuk mengikut harga pasaran yang ada pada hari ini. Dan saya harap bahawa Dewan dapat merasakan kita ada anak Malaysia kita, anak Melayu Islam yang mampu menerajui syarikat besar, di mana tabung haji sekarang ni bukan hanya menguruskan penyimpan yang saya jawab pada 2 minggu yang lepas pada Dewan ini. Kita mempunyai penyimpan tabung haji kurang 930 orang, Datuk Betul, membawa jumlah kepada 1 juta orang menyimpan untuk pergi haji. Tetapi saya mempunyai tabung haji. Tabung haji memiliki pendeposit, penyimpan yang sebenar, yang bukan pergi haji tetapi untuk tujuan pelaburan sebanyak 7.8 juta orang. Dan kita menguruskan dana sebanyak 34 bilion ringgit. Jadi dalam erti kata yang seperti itu, saya melihat ranking daripada CEO syarikat termasuk JLC sebagainya, kita ada lebih kurang 500 senarai, tabung haji berada di pertengahan, 200 lebih sikit begitu, Datuk M. Betul. So maknanya saya melihat kita harus memberikan pengiktirafan, kita harus melihat bahawa ini merupakan kalangan, kalau Islam juga mengajar untuk kita memberikan gaji at-tujarul dia merupakan sebagai al-qawiyul amin, sebagai seorang lelaki ke perempuan ke pentadbir CEO yang hebat dan amanah, dan kita membeli amanah ini. Sebab amanah adalah satu hal yang penting kerana kita menguruskan 34 bilion dana yang begitu besar. Dan saya yakin rakan-rakan semua, sebab kita tidak meletakkan kepentingan hal untuk tabung haji ini dalam konteks politik. Sebab itu di negeri Kedah, bila senarai nama Menteri Besar negeri Kedah mencadangkan supaya IR Fakhur Razi untuk menjadi salah seorang daripada ahli lembaga mewakili negeri. Dan saya tengok mungkin MB di Kedah ni agak baik, sebab itu dilantik walaupun ada sedikit pandangan berbeza, kekal sampai sekarang. Di Pulau Pinang kita lantik YB Malik, di Kelantan kita lantik juga salah seorang daripada Esko Kerajaan Negeri untuk duduk dalam negeri mewakili tabung haji untuk
dan mereka ni mendapat keistimewaan untuk pergi haji. Jadi ini saya nak menggambarkan soal tabung haji, dia tidak mengenalkan soal politik dan sebagainya. Dan selain daripada itu juga terima kasih kepada Yang Berhormat Kubang Krian sekali lagi yang memohon supaya bangunan tabung haji Kelana Jaya itu telah pun uzur. Dan saya akui itu, dan memang matlamat kita oleh kerana bangunan tabung haji Kelana Jaya dulu dibina atas sifat kerana berdekatan dengan Subang Airport. Dan hari ini oleh kerana Subang Airport telah pun berpindah ke KLLA di Sepang, kita juga telah pun memulakan kerja-kerja awal, bukan soal kerja awal, telah memulakan projek untuk menyiapkan, dan kita akan memiliki satu bangunan yang mempunyai taraf hotel yang tinggi, saya tak pasti bintang berapa, tapi yang besar berdekatan dengan KLLA untuk menjadi pusat untuk bertolak tabung haji dan juga jemaah haji di Sepang nanti. Terima kasih Datuk Yang Betul.